Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak tahun 5 Ibnu Khaldun. InsyaAllah hari ini kita akan belajar kata pinjaman bahasa Arab. Okey, diharapkan anak-anak dapat mencatat dan menumpukan perhatian. Baiklah, kata pinjaman bahasa Arab terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, bahasa Arab yang dikekalkan. Yang kedua, bahasa Arab yang dimelayukan iaitu menjadi kata umum. Yang ketiga, akhir perkataan suku kata terbuka menerima imbuhan. Dan yang terakhir, penambahan alif waw dan ya bagi membezakan dua perkataan. Kita akan belajar keempat-empat ni. InsyaAllah Ustazah akan terangkan satu demi satu. Diharapkan anak-anak dapat menumpukan perhatian. Baiklah. Kita tengok yang pertama, bahasa Arab yang dikekalkan. Kita tengok dekat kotak yang kecil ni. Apa dia bahasa Arab yang dikekalkan ni? Iaitu kata pinjaman daripada bahasa Arab yang berupa istilah khusus dieja seperti ejaan asal dalam bahasa Arab. Maknanya ejaan dia dalam bentuk bahasa Arab, dalam bentuk Jawi dia tetap sama. Cuma bahasa Arab dia, kalau kita sebut dia ada baris dia kan. Kalau bahasa Jawi kita tak ada baris, ejaan dia tetap sama. Baik, kita tengok rajah di sebelah ni. Ada beberapa, ada 3 kotak kan? Yang pertama, kotak yang bulat ni, istilah asal bahasa Arab. Yang di tengah, ejaan Jawi. Yang di tepi, padanan Rumi. Ustazah akan sentuh beberapa perkataan di dalam rajah ni. Dekat kotak yang pertama adalah perkataan ataupun istilah asal yang kita tidak boleh ubah. Ingat, kita tidak boleh ubah ejaan dia. Maknanya ejaan dia tetap sama, cuma berbeza sebutan dia. Sebab yang ini sebutan dalam bahasa Arab, sebutan bahasa Jawi dia lain. Kita tengok perkataan yang pertama, wudu'un. 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 Itu sebutan bahasa Arab. Sebutan Jawi wudu'. Wudu'. Bahasa Rumi WUDUK duk. Wudu'. Ustazah nak ajar awak teknik mengeja ni. Kalau huruf hamzah di hujung, maka bila awak nak tukar dia ke Rumi, huruf di hujung dia mesti huruf K. Wudu'. Wudu'. Ini teknik tau. Kita balik topik semula. Istilah bahasa Arab dia wudu'un, wudu', wuduk. Wuduk. Kalau nak bahasa Arab ni dia ada baris. Bahasa Jawi tak ada baris. Ejaan dia tetap sama. Waw, do, waw, hamzah. Waw, do, waw, hamzah. Yang ni dia ada baris kan? Ejaan dia tetap sama. Yang kedua pun sama, wukufun. Wukufun dalam ejaan Jawi wukuf. Ejaan Rumi WUQUF. Wukuf. Ejaan tak berubah. Cuma apa dia yang berubah? Baris yang berubah. Ejaan tetap sama. Sama yang macam diterangkan dalam kotak kecil tadi ialah dieja seperti ejaan asal. Maknanya ini khusus, kita tidak boleh ubah ejaan dia. Maknanya kat sini awak kena hafal lah, awak kena kenal lah istilah Arab ni. Senang je. Istilah Arab ni awak kena hafal. Nak kenal dia, awak kena hafal. Ejaan dia tetap sama. Yang ada baris tu bahasa Arab, yang tak ada baris tu bahasa Jawi. Kita tengok Al-Quran. Kat sini ada perbezaan dia. Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran. Kat sini dia tak ada hamzah. Kalau dalam Jawi dia ada
Hamzah. Biasa dalam Al-Quran dia tak ada letak huruf hamzah, dia terus kepada huruf alif dan tanda apa ni? Tanda baris ni awak kena baca 6 harakat. Al-Quran. Okey, dalam Jawi Al-Quran. Okey, dia gantikan dengan huruf hamzah sebab tak ada dalam tulisan Jawi, tak ada tanda ni. Bila ada tanda ni, ini hanya terletak di dalam Al-Quran. Okey, apabila kita nak tulis dia ataupun kita nak ubah dia ke tulisan Jawi, okey, kita kena sebut al tu, okey, kita kena tulis al, lepas tu kita kena ada sengkang, ada tanda tolak ni, dan Quran, Quran. Okey, Al-Quran. Okey, ni dalam rumi dia kita kena buat macam ni. Okey. Sama juga dengan yang kat bawah ni, al-hadithu. Al-hadithu kita kena ubah dalam kita tak ada ubah. Kena ubah dalam baris sahaja. Ejaan tetap sama, alif lam ha daya sa. Okey, al-hadith. Okey, sebutan sama, al-hadith, ejaan sama, sebutan yang berbeza, al-hadithu, al-hadith. Okey, kalau dalam rumi al sengkang hadis, al-hadis. Okey, jelas. Ingat sahaja apabila melibatkan tentang bahasa Arab, ianya adalah dikekalkan dan tidak boleh diubah ejaan dia, melainkan baris sahaja. Faham? Okey, sama juga yang lain, istinja'un, halalun, haramun, ramadanun, hijratun. Okey, ejaan sama. Ejaan yang sama cuma berbeza, tak ada baris. Okey, faham? Alhamdulillah. Okey, kita next yang kedua. Okey, baiklah, yang kedua, bahasa Arab yang dimelayukan menjadi kata umum. Okey, yang ni ditukar pula. Okey, dalam perkataan bahasa Arab dia ditukar kepada bahasa Melayu yang dimelayukan. Okey, apa dia? Kita tengok kotak kecil dulu. Perkataan bahasa Arab yang telah diterima dalam bahasa Melayu. Ejaan ditulis mengikut sebutan Melayu. Okey. Kemudian bunyi vokal a, i, u yang dieja tanpa huruf alif, wa atau ya pada perkataan asal Arab ditulis dengan huruf alif, waw atau ya pada perkataan pinjaman yang digunakan. Okey, kita tengok contoh ejaan Melayu. Kotak ada dua kotak, iaitu ejaan Melayu dan ejaan asal Arab. Okey, ejaan asal bahasa Melayu tu ahli. Okey, dalam bahasa Arab dia ahlun. Okey, kalau sabun dalam bahasa Arab sabunun. Okey, apa yang ditukar situ? Huruf sad. Okey, ahlun tadi apa yang ditambah ialah ditukar kepada perkataan umum, iaitu digantikan ahlun jadi nak ditukarkan kepada perkataan umum jadi ahli, ditukar vokalnya. Okey, dia kena 3 huruf sahaja, alif, waw atau ya. Okey, sabtun jadi sabtu. Okey, ditambah huruf vokal waw. Okey, wajhun wajah, ditambah vokal huruf alif. Qamus, okey, yang ni tetap sama, qamusun. Seluar, sirwalun. Okey, ditukar huruf yang sama tapi kedudukan huruf tu ditukar ya. Kerusi, kursiun. Okey, ditambah huruf vokal waw. Kertas, kirtasun. Okey, huruf ta dibuang dan diganti huruf ta, sin. Huruf vokal tidak digunakan. Huruf kaf dengan qaf pun ditukar. Okey, hadir, hadirun. Okey, ejaan sama. Okey, arnab, arnabun, arifun, arifun, arif. Okey, ditambah vokal huruf ya dengan huruf ya sahaja. Hakim, hakimun. Okey, yang ni ditambah vokal huruf ya. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu akhir perkataan suku kata terbuka menerima imbuhan.
Apa dia ya? Okey, kita tengok kotak kecil iaitu diakhiri dengan suku kata terbuka perlu ditambah dengan huruf alif, waw atau ya. Okey, ketika menerima imbuhan untuk menghindari kesamaran. Okey, yang ni kena tambah alif, waw atau ya. Okey, kita tengok rajah ke sebelah tu. Ada 3 kotak iaitu kotak yang pertama istilah asal bahasa Arab. Yang di tengah ejaan Jawi dan yang ketiga perkataan berimbuhan. Okey, kita tengok yang pertama hajjun. Hajjun iaitu istilah asal bahasa Arab. Ejaan dia haji. Okey, perkataan imbuhan dia menghajikan. Kat mana imbuhan dia? Iaitu dekat meng dengan kan. Okey, menghajikan. Okey, fardun. Okey, istilah bahasa Arab fardun. Ejaan Jawi dia fardu. Okey, apa yang diimbuhkan? Difardukan. Okey, kat mana perkataan imbuhan? Dekat di dengan kan. Okey, itu adalah imbuhan. Okey, istilah asal bahasa Arab fatwa. Okey, ejaan Jawi dia fatwa. Okey, ejaan dia tetap sama, cuma tak ada baris ya. Okey, apa pula kata perkataan berimbuhan iaitu memfatwakan. Okey, dekat mana imbuhan dia? Dekat ya, betul, dekat mem dan kan. Okey, memfatwakan. Yang ini perlu ditambah. Okey, perlu ditambah huruf alif. Tengok dekat haji tu apa yang ditambah? Huruf vokal ya, ji kan. Sepatutnya hajim je kan, tapi ditambah vokal huruf ya. Fardu ditambah vokal huruf waw. Fatwa ya maksurah diganti dengan huruf alif. Alhamdulillah. Okey, kita next. Okey, baiklah, yang terakhir iaitu yang keempat, penambahan huruf alif, waw, ya bagi membezakan dua perkataan. Okey, apa dia ya? Okey, kita tengok dulu kotak kecil. Seperti biasa, huraian dia. Penambahan alif, waw atau ya bagi membezakan dua perkataan, iaitu untuk membezakan dua kata berlainan. Okey, kita tengok rajah yang terakhir ni. Ada berapa rajah ni? Patutnya ada 2 je kan? Cuma dia bersebelahan. Iaitu ejaan asal, Rumi, Jawi, Rumi, Jawi. Maknanya dia bunyi dia samar-samar, hampir sama, tapi dia berbeza sebenarnya. Okey, kita tengok yang ejaan asal dia azanun atau iznun. Okey, perkataan asal dia azanun untuk azan. Jawi dia azan pun sama, tak berubah. Kalau iznun, izin, okey, yang tu kita kena jawikan dia. Okey, alif ya zayanun. Okey, berbeza tak kat situ? Okey, ada penambahan vokal alif. Macam izin tadi, kita ada penambahan vokal apa? Ya, betul. Ada 2 huruf vokal ya kat situ kan? Okey, tengok yang kedua. Umaru, umrun. Okey, perkataan Umar, Umar tetap sama. Umrun. Kalau di Jawi, alif ain mim ra. Dalam Rumi, umur, umur. Okey, dalam ejaan Jawi, umur, ain mim waw ra. Okey, vokal waw ditambah di situ. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Alamun, alam. Okey, yang seterusnya alimun, alim, alim. Okey, ejaan Rumi dia alim. Ain alif lam ya mim. Okey, ada 1 vokal kat situ. Vokal apa yang ditambah? Betul, huruf vokal ya. Okey, dekat sebelah huruf lam ditambah dengan vokal ya. Okey, yang terakhir zakarun, zakar. Okey, tetap sama bunyi dia. Okey, run tu cuma ditukar. Okey, zikrun. Okey, ejaan dia tetap sama tapi dalam Rumi dia jadi zikir. Okey, macam mana kita nak jawikan dia? Za ya kaf ya ra.
Imbuhan apa pula? Imbuhan. Penambahan huruf apa pula kat situ? Huruf ya, dekat sebelah huruf zal, ya tu kan. Dan sebelah huruf kaf. Alhamdulillah, dah empat-empat ni. Laju sangat lah Ustazah ni cakap. Tak apa, tak faham, boleh ulang semula kan. Okey, harapkan anak-anak boleh faham tau. Alhamdulillah, itu sahaja yang kita belajar. Okey, hari ini adalah perkataan bahasa Arab sahaja Ustazah nak sentuh. Yang ini adalah subjek tahun 3, topik tahun 3. Ustazah nak ulang kaji semula, nak ingatkan anak-anak. Okey, dalam UPKK kita akan belajar dari topik tahun 3, 4 dan 5. Okey, Ustazah akan sentuh topik 3 ni lah, bahasa Arab ni. Dalam UPKK dia tak banyak soalan ni, cuma dia nak kita kenal. Okey, dia nak kita kenal perkataan asal bahasa Arab tu. Okey, ingat clue bahasa Arab tidak boleh diubah. Okey, kita kena kekalkan. Nak mudah lagi, kena hafal, itu sahaja. Kita kena hafal kat mana perkataan yang kita tak boleh ubah. Okey, kalau anak-anak hafal, insya-Allah anak-anak pasti boleh. Okey, jom kita buat latihan. Terima kasih sudi dengar. Okey, kalau tak faham, ulang dan ulang semula sehingga awak faham. Kalau tak faham lagi, boleh berhubung dengan Ustazah sendiri. Okey, insya-Allah. Okey, jom kita buat latihan. Assalamualaikum.